السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita mulakan semula kuliah kita. Walaupun kebanyakan kita masih lagi duduk pergi makan kuih raya, tapi kita mulalah kuliah ni. Sebahagian pelajar-pelajar belum lagi pulang ke universiti mereka, tapi saya lihat kalau kita tangguh kuliah ni nanti akan lebih lewat. Dan ramai yang mungkin kenuri raya, tapi alhamdulillah tuan-tuan kebanyakan dah ramai yang dah datang kuliah semula. Saya baru-baru ni bersembang dengan pihak yang terlibat dalam menguruskan hospital, dan salah satu perkara yang dimaklumkan kepada saya ialah hospital banyak katil yang penuh semasa raya dan selepas raya dan beberapa hari sebelum raya. Kalau katil penuh selepas hari raya, kita boleh fahamlah, mungkin sebab dia kerana banyak makan kuih raya ke, lekat ketupat ke, jadi terpaksalah masuk hospital. Tetapi dimaklumkan ia penuh disebabkan kerana, bukan kerana itu, tetapi kerana anak-anak sebahagiannya menghantar ibu bapa yang uzur ke hospital sebelum hari raya, atas alasan doktor kata tengok okey je, you punya ayah ni ataupun you punya mak ni okey je. Tak, dia kata dia tak okey, supaya anak-anak boleh beraya di rumah. Dan selepas daripada raya, anak-anak pun nak raya lagi, mereka tak main-main ambil mak bapak mereka. Duduklah mak bapak mereka di hospital dan doktor jenuh duk panggil mereka main ambil mak bapak mereka, supaya mereka mau tak ganggu mereka pada hari raya. Dan ini adalah merupakan satu musibah. Dan semalam saya bercakap kepada asnaf fakir miskin ini. Kita ni selalu sebut asnaf kalau fakir miskin lah. Asnaf ni maksudnya kelompok-kelompok ataupun puak-puak atau golongan-golongan. Sinfun, puak. Sinfan, dua puak. Asnaf, puak-puak. Tapi kita bila sebut asnaf, kita kata orang miskin. Asnaf tu bukan maksud orang miskin. Asnafuz zakat maksud kelompok-kelompok yang layak terima zakat. Kalau asnaf saja, maksudnya kelompok-kelompok lah. Plural. Jamak. Satu sinf. Kalau kita tunjuk dia ni asnaf, maksudnya dia kelompok-kelompok lah. Tapi kalau kita kata maksud kita dia tu orang miskin, asnaf dia orang miskin lah. Salah satu asnaf tu miskin. Dalam asnaf tu juga ada orang kaya. Mujahidin mungkin kaya. Pelajar penuntut ilmu mungkin dia ada duit, tapi dia berhak dapat zakat.
Ibnu Sabil, dia terputus perhubungan perjalanan, tetapi dia di negeri dia mungkin ada duit. Itu semua asnaf. Bahkan wal amilina 'alaiha, mereka yang bertugas untuk zakat tu, macam maib umpamanya, dia asnaf, dia di kalangan asnaf tu. Tapi tak apalah, saya bercakap dengan golongan fakir miskin ni, dah tua-tua sakit, dan saya bagi tahu mereka bahawasanya kena doa dalam hidup ni. Yang pertama, kena doa supaya Allah bagi kita ni di dunia pun baik, di akhirat pun baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hidup di dunia pun bagus, di akhirat pun bagus. Bukan syarat nak hidup bagus di akhirat kena hidup derita di dunia, bukan syarat. Mungkin dunia sudah pasti dunia adalah pentas ujian, kita diuji dengan yang lain. Tapi bukan semesti jadi miskin barulah dapat syurga. Tidak. Saya kata yang pertama, doa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, pada akhir hayat dia doa supaya Allah mengambil nyawanya sebelum dia menghilangkan, gagal melaksanakan tanggungjawabnya. Kita doa supaya Allah bagi kita sihat, dan mudah-mudahan kita mati sebelum kita menyusahkan orang lain. Kalau tidak, kita akan sedih, anak-anak kita pun tambah dosa mereka. Kedua, kita kena usaha untuk mengelakkan diri kita daripada jatuh ke dalam kerosakan. Wa inna li nafsika 'alaika haqqa, pada diri kamu ada hak. Maksudnya kalau satu orang duduk tengah panas, mari berteduh, dia dapat pahala. Kalau seorang tahu dia nanti sakit, dia elakkan sakit, dia dapat pahala. Kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minum jangan melampaui batas. Dan ini adalah penting untuk kita, terutama orang tua-tua lah, peringat. Tak nak orang Melayu ni mai raya, dia pergi buat sedih, pergilah sedih kat kubur mak bapak dia. Tak ada lah ziarah khas hari raya, dia nak ziarah hari-hari apa pun boleh, tak ada kaitan dengan hari raya. Tapi masa hidup ni lah, kalau kita nak sedih, kalau kita nak cari makan kat dia, kalau nak tolong dia, kita nak bantu dia, nanti bila meninggal banyak penyesalan yang akan terkesan di dalam hati dan perasaan kita. Dan kita yang hidup ni pun, yang tua-tua ni pun, usaha supaya kita tak menyusahkan orang lain. Sifatul yadain halul julusit tasyahud, keadaan dua tangan, sifat dua tangan, hal semasa duduk tasyahud. Tak tahu dia terjemah macam tak, saya terjemah sepintas saja. Ani Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada lit-tashahhud wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wal yumna ala al-yumna wa aqada 53 wa ashara bi isbi'ihi as-sababati, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu, bagi riwayat yang lain bagi Imam Muslim juga, wa qabada asabi'ahu kullaha wa asyara billati talil ibham. Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ni Ibn Hajar telah potong dia punya sabab kepada sahabat sebut hadis ni. Dalam riwayat Muslim tu ada sedikit lagi depan hadis ni. Dalam depan hadis tu ialah hadis Ali bin Abdul Rahman Al-Ma'ari
Dia kata bahawasanya ra'ani Abdullah bin Umar wa ana a'basul hasa. Abdullah bin Umar tengok masa dia solat, dia duk pegang batu-batu kecil. Tuan-tuan, masjid Nabi tak ada kapet. Jadi sahabat solat atas pasir, ada batu-batu kerikil, ada batu-batu. Jadi bila solat ada batu. Kita ni ada kapet. Saya tengok kapet Masjid Alwi ni macam dah tak cantik dah. Tak tahu, pasalnya taklah berapa lama kapet ni. Ada apa bubuh dulu, cap itik ke cap ayam. Kita tengok masjid lain pergi semayang, tengok masjid kapet tu. Selingan. Tu kira nak cari duit beli kapet lah. Dia orang semayang, oleh kerana atas tanah ada pasir. Jadi dia salat, dia pegang batu. Ali bin Abdul Rahman ni, dia kata, falamman sarafa nahani. Apabila habis salat, Ibnu Umar larang dia, jangan duk mayang, duk main batu gitu. Duk tengah tasyahud, duk main batu pak. Isna kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'. Buat macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Faqultu kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'. Aku tanya, macam mana Nabi buat? Dia tak kata, hang ni kalau nak ikut Nabi sangat, balik hidup zaman Nabi ya. Setengah orang tu dia duk kata macam tu kan, bila orang kata ikut sunnah, nak ikut balik naik unta, dia rasa dia pesenda orang yang kata tu, tapi itu adalah mengeluarkan dia dari, boleh mengeluarkan dia daripada Islam. Kena dia mempersendakan Nabi SAW. Dulu sebahagian orang kata, kalau siapa tak mau hudud balik, siapa nak buat hudud balik pada zaman unta, kufur. Dulu orang kata hudud tu bukan semua orang tahu pada zaman ni. Sifat solat Nabi, orang tahu solat ikut Nabi, hang balik zaman unta. Kalau dia berniat untuk merendahkan sunnah yang ada dalam hadis Nabi, keluar daripada agama. Tak payah duk hana-hana lah. Ini soal akidah. Okey. Bila dia kata demikian, barulah datangnya hadis yang kita baca ini, yang akan kita hurai ini. Hadis ni ia diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim ni gelaran dia Abul Husain Muslim ibn Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi. Imam Muslim daripada Bani suku Qushair bin Ka'ab bin Rabi'ah bin Amir bin Sa'sa'ah. Ini satu bani yang besar, terkenal. Dan Imam Muslim ni lahir pada tahun 204 Hijrah. Sebagian riwayat kata 206 Hijrah. 204 Hijrah, siapa meninggal? Siapa meninggal 204 Hijrah? Siapa meninggal 204 Hijrah? Tuan-tuan keluar mazhab. Imam siapa? Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Pada tahun itu meninggalnya Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah
meninggal pada tahun 204 Hijrah di Mesir. Mereka keluarkan musalsal, filem bersiri tentang Imam Syafi'i. Teruk merendahkan Imam Syafi'i. Dah lah Imam Syafi'i itu cakap Ami Mesir. Ami Mesir ni kira paling teruk lah kan. Lepas tu dia tunjukkan Imam Syafi'i itu macam tak apa pandai. Imam Syafi'i ni antara ilmu yang dia pandai ialah perubatan, tib. Sehingga orang kata kalau tengok Imam Syafi'i bercakap tentang tib, seolah-olah dia tak tahu ilmu lain melainkan ilmu tib, ilmu perubatan. Bukan tib ni hak jual yang jampi ni, perubatan betul ya. Ilmu tib. Filem tu dia tunjuk Imam Syafi'i tak reti apa. Tengok orang Kristian pandai tib, belajar dengan orang Kristian dengan rendah diri. Dia downgrade kan Imam Syafi'i. Mesir. Dia tak kata apa lah. Kalau Saudi keluar, dia tuduh benda lain lah. Kan? Al-Imam Syafi'i lahir, meninggal pada tahun berkenaan, takdir Allah pada tahun itu juga. Jika benar pada sebahagian pandangan ahli sejarah, lahirnya Al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi, dan dia meninggal pada tahun 261 Hijrah. Berapa lama antara Imam Muslim dengan kita? Kita tahun ni berapa? 1000 berapa? 444. Imam Muslim meninggal tahun 261. Berapa lama antara kita dengan Imam Muslim? Dan Imam Muslim ini dia di Naisabur. Tuan-tuan dengar kata An-Naisaburi di Naisabur. Naisabur sekarang dia berada di dalam wilayah Iran. Kalau Al-Imam Al-Bukhari dia berada di mana? Di Bukhara. Dia kubur dia di Khartang, di Uzbekistan sekarang. Imam Muslim sekarang dalam wilayah Iran. Dulu dalam kawasan Khurasan. Imam Muslim. Naisabur dulu ni terkenal sebagai wilayah yang banyak ahlul hadis. Dia kadang-kadang satu zaman tu oleh kerana ada tokoh hadis pergi, kemudian berkembang ilmu hadis. Kadang-kadang kalau ramai pergi, lagi berkembang ilmu hadis. India dulu tak terkenal dengan hadis. Tapi apabila Waliullah Ad-Dahlawi pergi ke sana, bawa balik ilmu hadis, terkenal jugalah India dengan ulama-ulama hadis. Saya pun sanad-sanad sunan dan masanid diambil daripada sebahagiannya daripada India. Naisabur dulu terkenal sehingga dikenali sebagai Darus Sunnati wal Awali. Darus Sunnah. Oleh ni tak ada nama Darus Sunnah. Orang duk panggil Darus Sunnah, tak ada siapa buh nama rasmi perlih ni Darus Sunnah. Dia perlih ya, dia tak ada gazet apa-apa nama tambahan tu. Tapi Naisabur bukan nama dia, dikenali. Macam perlih lah kalau dikenali cerita lain. Tak dinamakan. Sehingga dikenali sebagai Darus Sunnah wal Awali. Dia maksud Darus Sunnah dan sanad yang tinggi. Pasal ramai ulama hadis ada di situ. Imam Muslim seorang peniaga. Dia bazazan, peniaga kain. Ulu bazar ni dia meniaga kain, buat cetak warnakan kain, tu bazar. Imam Muslim ada kepakaran dia. Dia orang kaya, dia meniaga.
Dan dia terkenal dengan kaya dia dan pemurah dia, sampai digelar sebagai Muhsin Naisabur, orang pemurah hati Naisabur. Di samping menuntut ilmu, kembara ilmu yang besar. Umur dia mula berapa belajar ilmu hadis? Tadi saya kata dia lahir tahun berapa? Tahun berapa? 204. 218 Hijrah, Imam Muslim mula mendengar hadis. Simak. Yakni dia mula untuk mendengar haddatsana. Kira-kira umur dia berapa masa tu? 14 tahun. Dia mendengar daripada Basrah, kemudian dia ke Hijaz. Hijaz ini wilayah sekarang Saudi ya. Di Madinah, dia ke Mekah pasal haji, kemudian dia ke Madinah, kemudian dia ke Mesir. Tuan-tuan jangan tahu, bukan ada flight tiket masa tu. Booking tiket ke naik bas kan, tak ada. Ni dia panggil rihlah fi talabil hadis, pengembaraan dalam menuntut ilmu hadis. Orang yang tak mengembara ni kurang hadis dia, melainkan dia duduk pada satu tempat yang banyak muhaddis, seperti Imam Malik. Dia duduk di Madinah. Kebanyakan orang pusing dunia ni, daripada Hijaz ke Mesir, daripada Mesir ke Syam, daripada Syam ke Iraq, kemudian balik semula ke Khurasan, untuk boleh jadi apa yang dia jadi. Antara guru besar dia ialah Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Peniaga dia kaya dia. Tuan-tuan, sikit saya nak sentuh sebelum nak masuk hadis ni tentang Imam Muslim. Ulama-ulama dulu, dia orang spend modal untuk menuntut ilmu. Dan selepas menjadi alim pun, macam Abu Hanifah kita cerita dulu, keluarkan juga modal untuk membolehkan pelajar-pelajar dia belajar. Pasal agama, perjuangan, infak. Allah beri rezeki lah, sebahagian Allah berikan kekayaan, orang bagi kaya macam Imam Malik. Tapi bukan tujuan mereka itu menuntut ilmu, bukan tujuan mereka harta, bukan. Tujuan mereka ilmu dan menyebarkan kebenaran. Sehingga kita lihat manusia berubah, sehingga berlaku apa yang berlaku pada akhir zaman. Wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah, kata Nabi, dicari dunia dengan amalan akhirat. Saya dengar, saya tahu perkembangan. Cerita sikit lah. Dia kata perlih panas lah. Panas ni pasal matahari panas 2-3 hari ni. Sebahagian daripada krisis di kalangan golongan agama ialah kerana bukan isu ilmu sangat, sebahagiannya isu ilmu, tapi isu dunia, dalam merebut dunia. Saya bila dapat satu report, ni saya tak sebut nama, ni umum dah, pengajar umum. Hari tu ada pihak polis jumpa saya, cerita tentang kena bagi peringatan tentang orang ramai ni kadang-kadang kena scam tentang kutipan duit. Bukan kita dengki orang kutip duit, tapi kutip duit atas nama agama. Sebahagian orang masyarakat, dia kata tak apalah ustaz kutip, takkan ustaz nak tipu kot. Ada satu tahfiz, siapa yang tak terlibat jangan kecil hati. Ni cerita bagi yang terlibat. Ada orang kadang-kadang dia buat tahfiz dia ada ke orang
kutip duit seluruh negara ni bukan ratus ribu, juta. Pi ceramah kutip, bagi orang kaya di KL ramai, mereka pun bagilah. Tak ada audit. Tafiz tu sepanjang tahun duk minta duit. Pelajar ada 30 orang tu ya. Kadang-kadang 20 orang, 18 orang. Hak sengit tu tak berubah lah. Kalau gambar hak sengit tu hilang, sekali nak kutip duit payah. Tiang yang sengit ke, bumbung yang sengit. Kutip. Sehingga individu ada duit yang banyak. Anak murid sentiasa tak cukup duit. Tapi yang ustaz yang tak terlibat, dia jangan kecil hati. Dia jangan kata saya tak terlibat, you tak terlibat. Saya cakap yang terlibat dan ini ada bahan yang kita sebut. Ustaz melancung keluar negara. Kalau ustaz tu ada perniagaan, dia tak apalah, duit dia lah. Tapi kalau dia tak ada pendapatan, melainkan pendapatan dia tafiz dia tu saja, orang bagi keluar negara. Kereta mewah, tukar kereta mewah. Kereta ni, hak mana ada tafiz-tafiz ni yang tak terlibat, yang kecil hati. Sebahagian ni kira tarah menteri lah mereka. Bodyguard, kereta. Kita tidak dengki kalau mereka perniagaan mereka betul, tapi kita pihak berkuasa terpaksa melihat kepada mengelakkan salah guna ni. MAIP sebagai satu badan authority collect duit zakat, yang duduk di bawah yang nguruskan tu raja, pegawai-pegawai tinggi kerajaan pun diaudit setiap tahun. Semua badan-badan majlis agama diaudit, kena audit. Belanja masuk, belanja keluar, bagaimana dibelanjakan. Alhamdulillah MAIP kita ni dah berapa tahun, 10 tahun dah dapat, lebih dah dapat audit tanpa teguran. Maksudnya bukan sendiri punya audit, audit negara audit. Ini collect duit, siapa tak audit? Lepas tu ada pihak mari jumpa saya, bagi dokumen cerita. Yang tak ada datuk pi nak beli datuk. Bila datuk tak dapat, duit dah bayar, pakailah juga datuk. Ustaz datuk apa tak tahu. Kononnya kalau ada datuk baru boleh berdakwah lah kot. Bukan ada apa datuk ni. Tapi dalam ceramah dunia, jangan lihat pada pangkat dengan apa. Saya bukan kata salah dapat datuk. Saya pun pakai gelaran tu dalam negeri ni. Tapi bukan orang cari yang tu, apatah lagi spend duit untuk itu. Orang menega mungkin ada tujuan mereka, tapi kalau orang agama, apa tujuan dia? Saya cakap umum ni. Siapa yang tak terlibat, dia jangan terasa. Apa tujuan dia? Dan harta yang orang bagi tanpa diaudit. Kita bercakap tentang scammer. Bagi duit ke orang, bagi duit ke orang. Ini pun bagi duit dimanipulasikan di atas satu semangat agama. Kononnya untuk membebaskan diri pada dosa, cari bagilah. Akhirnya akaun yang begitu banyak tanpa kawalan. Sebab tu kita kata kutip duit ni semua negeri mesti mengikut peraturan. Tak boleh satu orang main-main dia kutip duit orang. Tuan-tuan, saya nak buat apa, dia kutip. Apa yang dia nak buat kita tak tahu. Dan kita dampak banyak report. Duit berpeti-peti ada dalam rumah. Boleh belanja macam-macam. Ini report daripada mulut yang melihat dan mengurus. Bila berkelahi, mereka lari, mereka bagi tahu kita apa yang berlaku. Saya minta pihak kerajaan supaya audit semua kutipan-kutipan ini. Orang Islam kadang-kadang dia di atas kepercayaan.
Dia kata happy, dia bagi dengan jujur, tapi trust because of religion, because of belief, and you manipulated belief tu, manipulate belief tu, sehingga dia bagi. Dia tak, kita kadang-kadang tanya, entah duk bagi ni, dia tahu kah dia pergi belanja duit tu? Tak tahulah, saya kira dapat pahala sudahlah. Sebab tu kita bukan nak bagi, boleh bagi. Saya tak nafi, saya pun secara personal ada orang bagi di atas bagi. Mungkin dia suka dengar ceramah saya, tapi saya akan clearkan pada dia, entah bagi untuk apa. Kalau dia kata tak ada, memang nak bagi sajalah, duit raya ke duit apa, okey, clear. Kalau entah abang kata aku anak tak cukup makan ke apa, anak alhamdulillah cukup makan, ada gaji. Setakat nak makan tu lepaslah, aku bermak nak pergi makan tengah malam ada lagi. Tapi saya nak sebut hal ini supaya kita tidak terlepas. Kadang-kadang benda ni perlu disebut. Marah orang pengusaha ni, dia dengki, Mufti Perlis dengki kami banyak duit. Saya tak dengki, alhamdulillah. Tapi ini adalah harta orang Islam. Di seluruh Malaysia ni, tuan-tuan tengok, collect duit. Semua orang pakai buat tahfiz, buat sekolah agama, dan sebahagian dalam Perlis ni. Saya suruh kita perhatikan, kenapa tak mau ambil kelulusan daripada JAIB untuk tengok keadaan pelajar. Tuan-tuan tahu ada sekolah yang terbakar. Bila terbakar baru tahu pintu satu, pelajar tak boleh keluar. Lepas tu bila ulas pasal terbakar, apa ustaz kata? Mereka telah mendapat pahala syahid. Betul lah. Tapi kita tak boleh memudahkan seperti itu. Kemudian orang seluruh Malaysia sentimen bagi duit. Sekarang kita tanya, duit tu pergi mana? Ibu bapa yang tanya, ibu bapa tu sendiri tanya, ke mana duit tu semua pergi? Manipulasi golongan agama ini mesti dikawal. Kerana Tuhan sifatkan al-ahbar wa ruhban, orang agama ni la yakuluna amwalan nas bil batil, makan harta orang ramai dengan batil, sebahagian mereka. Masa orang mudah, tuan-tuan saya nak jual ni sekian. Kalau tuan-tuan orang biasa, orang tak beli. Tapi kalau ustaz mai abang, tuan-tuan, saya dah minum yang ni, hati jadi terang, bangkit sembahyang tahajud pun mudah, tuan-tuan pergi beli. Apa kaitan dengan sembahyang tahajud pula? Tapi benarkah? Guna nama agama. Fawailu lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Allah kata, Allah tempelak ahlul kitab. Celaka orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian menyatakan ini daripada Allah untuk membelinya dengan harga yang murah. Guna nama agama. Kita memang menentang hal ini. Kalau kita mau, kita boleh membuat langkah yang sama. Kita pun walaupun tak pandai jugalah bercakap. Boleh jugalah nak manipulasi orang. Ceramah sikit bagi tuan-tuan sedih, tuan-tuan tolong bagi duit sikit kat saya, kerana saya nak buat apa. Saya ingat tuan-tuan pun bagi. Tapi itu bukan jalan yang benar. Dan kalau wang orang diambil dengan cara yang tidak benar, ia adalah mungkar, dan mungkar itu mesti dicegah. Dan pihak berkuasa mesti mencegah. Sama ada orang awam tak boleh kutip duit orang. Bagaimana golongan agama boleh kutip duit sampai ratus ribu tanpa kita bertanya ke mana duit itu pergi? Sebab tu kita sensitif. Sebahagian tempat kutip duit, dia kutip di negeri lain kena ambil. Dia kutip di Perlis, peraturannya ada, peraturan kena ada. Ani bin Umar radhiyallahu an, kata Ibnu Umar bin radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada litasyahud. Nabi apabila duduk untuk tasyahud, wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra. Baginda meletakkan tangannya yang yusra mana? Tangannya yang kiri di atas lututnya yang kiri. Ini semasa tasyahud. Wal yumna 'ala al-yumna. Dan tangannya yang kanan di atas lutut yang kanan. Maksudnya tangan bukan diletak atas di paha ni, tapi diletak di lutut dalam riwayat ini. Wa aqada salasatan wa khamsin, dan dia membentuk 53. 53 ni tuan-tuan mungkin tak faham, yang ni dia cara orang Arab dululah mereka kira. Mereka kira 1, 2, 3, 4, 5. Dia kira macam tu. Hak ni dia tak masuk. 6. Kalau sampai 9, kalau dia kira 10, dia kira macam ni. Kemudian 20 antara ni, 30 ni jari-jari orang Arab. Kalau 50 dia macam ni. Yang ni 3, yang ni 5. Itu dia kata 53. Jadi dia kata Nabi macam ni jari dia. Wa asyara bi isbi'ihi sababah, dan dia mensyaratkan dengan jari dah. Jadi begitu Nabi SAW di dalam salat. Di sana ada riwayat daripada Wa'il bin Hujur yang menunjukkan baginda buat macam ni juga. 3 ni, 2 ni, tapi yang di tengah ini wusta dengan ibham dilengkungkan, dibuat lengkungan yang seperti ini. Juga ada riwayat yang diluruskan semua tapi diisyaratkan juga hanyalah jari telunjuk saja. Kesemuanya itu ada di dalam riwayat. Dan dia menyebut di dalam riwayat ni. Wa fi riwayatin lahu, di dalam riwayat dalam Muslim juga, qabada asabi'ahu kullaha, dia genggam semua jarinya. Wa asyara billati yali, dia genggam semuanya. Maksud semuanya digenggam. Digenggam semuanya. Tapi wa asyara billati talihal ibham, dia mengisyaratkan dengan jari yang selepas jari itu ibu jari. Jari apa? Selepas jari itu ibu jari. Jari telunjuklah. Dan ini semua ada di dalam riwayat-riwayat yang disebut di dalam hadis ini, dan ini salah satu daripadanya yang Nabi SAW lakukan. Para ulama kesemuanya mereka bersepakat bahawasanya Nabi SAW apabila duduk tasyahud, baginda mensyaratkan jarinya, sama ada dengan ini ataupun begini ataupun dengan bergenggam begini. Kesemuanya itu ada di dalam riwayat Nabi. Yang penting Nabi dengan jari telunjuknya membuat isyarat ketika duduk tasyahud. Cumanya mereka berbeza pendapat, adakah baginda menggerak-gerakkannya ataupun tidak. Dan kalau baginda menggerakkan sekali, mengisyaratkan sekali, masa bila baginda syaratkan ataupun berterusan menggerakkan. Di sudut jari itu ada isyarat jari telunjuk itu tidak ada pertikaian di kalangan para ulama. Baginda mengisyaratkan jari dan kemudian mengangkatnya. Itu ada perbincangan kalau ulama. Kerana tidak ada riwayat yang memberitahu angkat masa bila. Di kalangan mereka ada menyatakan baginda mengangkatnya, menggerakkannya ketika mengangkatnya, menganggap Nabi mengangkatnya ketika sebutan nama Allah.
At-tahiyyatul mubarakatus salawatul tayyibatu lillah, atau as-tahiyyatu lillah as-salawatu at-tayyibat. Apabila ada Allah saja digerak. Tapi jumhur menyatakan dia menggerakkannya ketika syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Dari segi riwayat hadis tidak ada. Tetapi ada dalam riwayat Ibnu Umar di luar salat, dia mensyaratkan dengan jarinya ketika menunjukkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menunjukkan syahadah, menunjukkan tauhid. Jadi jumhur, yakni majority dalam mazhab, kebanyakan kata masad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ataupun dengan tasyahud Abdullah bin Abbas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika itu digerakkan sekali ketika itu. Adakah baginda berterusan menggerakkan jari, terus gerak macam ni, terbergerak macam ni? Hal ini khilaf di kalangan ulama. Majoriti para ulama menganggap menggerakkan jari secara berterusan ialah pendapat yang dhaif. Pendapat yang dhaif. Walaupun di sana ada riwayat, antara yang menyokong bergerak terus ni ialah Al-Albani rahimahullah ta'ala, sebab tu dalam buku dia, dan itu juga ada dalam qaulam sebagai dalam mazhab Malik. Dan juga pendapat tu disokong oleh Ibn Baz, disokong oleh Ibn Utsaimin. Bukan disokonglah, mereka mempunyai pendapat yang sama. Namun kebanyakan para ulama hadis, mereka bincang isu ni di mana menyebabkan berlaku khilaf itu. Tuan-tuan kena dengar ni, mudah-mudah lah, yang tua-tua pun kira boleh kuat lagi lah kalau nak ingat. Dia macam ni, saya sebut tadi, di sudut isyarat jari itu semua tidak berbeza. Tapi ada riwayat yang menyatakan yuharrikuha, dia menggerakkannya. Riwayat yang menyatakan dia menggerakkan itu, dia datang melalui rawi Zaidah bin Qudamah. Zaidah bin Qudamah ini siqah, tak ada masalah, dia dipercayai. Tapi ulama hadis timbulkan, dia mengambil, dia ialah daripada anak-anak, daripada mereka yang mengambil daripada Asim bin Kulayb. Masalahnya ialah semua anak murid yang mengambil daripada Asim bin Kulayb yang lain meriwayatkan hadis yang sama, tapi tak ada menggerakkan ni. Dia saja yang ada benda ni, perkataan menggerakkan jari ni. Jadi ini timbul satu bab. Saya nak bagi faham tuan-tuan. Kalau 10 orang main mendengar kuliah saya dalam satu benda yang saya cerita, satu orang, kemudian 10 orang ni menceritakan kepada satu orang yang lain, yang tak jumpa, yang tak hadir kuliah. Kena tuan-tuan kena bayang zaman dulu, bukan zaman sekarang. Zaman sekarang tak apalah, ada rakaman. Dulu hanya mulut ke mulut. 10 yang pergi ni cerita benda sama, tapi satu orang ni dia cerita lain sama dengan yang 10 tu juga, cuma ada tambahan yang tak ada kat 10 lain. Faham tuan-tuan? Tuan-tuan faham cerita saya ni? 10 orang ni mai cerita kat kita. 10 cerita ni sama. Dia ni yang ke sebelah ni pun sama juga, tapi yang sebelah ni ada tambahan, ada addition dia, ada benda yang tambah. Yang tambah ni nak dikategorikan apa? Ulama hadis berbeza pendapat tentang masalah ni. Sebelum tuan-tuan fikir, saya suruh dia azan dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah. Hadirin yang dirahmati Allah, berlaku perbincangan di kalangan para ulama bagi tambahan-tambahan yang didatangkan oleh rawi yang dipercayai. Kalau rawi itu tak dipercayai, no issue. Tapi masalahnya apabila rawi itu dipercayai, dia membawa satu tambahan yang tak ada kepada kawan-kawannya. Contohnya hadis ni. Hadis Wa'il bin Hujur yang dibawa oleh Zaidah bin Qudamah yang menyatakan summa rafa'a isba'ahu fara'aituhu yuharrikuha. Kemudian Nabi mengangkat jarinya dan dia menggerak-gerakkannya. Angkat apa? Menggerak-gerakkan jari. Yad'u biha, dia doa. Bagi golongan yang kata tambahan ini boleh dipakai, dia di bawah bab ziyadatus thiqah. Ziyadatus thiqah ni satu bab dalam ilmu hadis, iaitu apabila rawi yang trusted, rawi yang dipercayai tadi ini membuat satu penambahan yang tak ada kat kawan-kawan dia. Tuan-tuan faham cerita saya ni? Dalam semua riwayat tak ada gerak jari. Dia kata ada gerak jari, sedangkan sumber yang mereka ambil sama. Katakanlah kita semua anak murid yang semua hebat ingatan, dia pergi dengar pada satu guru, 9 mai hebat kita, ataupun 4 mai hebat kita, 5 mari beritahu kita satu keadaan sama.
Seorang tu bagi tahu kita sama macam tu juga, tapi dia tambah ada maklumat yang tak ada kepada 5 orang lagi dalam yang dia sampai kat kita. Kita kalau apa berita pun kita akan heran, walaupun kita percaya kat dia. Kemungkinan pasal apa yang 4 orang lagi ataupun 5 orang lagi tak habaq yang ini? Sama ada kelima-lima tu terlupa, dia saja yang ingat, ataupun kelima-lima tu kebetulan tak bagi tahu yang itu, dia ingat nak bagi tahu, ataupun kelima-lima dah bagi tahu betul, dia terkeliru walaupun dia kuat ingatan dalam 4 minit. Tuan-tuan faham? So, riwayat Zaidah bin Qudamah ini yang berbeza dengan kawan-kawan dia panggil Ashabun Asim bin Kulayb, yang daripada pelajar-pelajar Asim bin Kulayb, yang tak ada masalah wa yuharrikuha ataupun yuharrikuha faraaituhu yuharrikuha, aku melihat baginda menggerakkan jari. Mereka semua tak ada